Salam sejahtera Malaysia. YB bebas kini menjadi raja. Bagaimana Kingmaker boleh menjadi pengawal kepada GRS pada ketika ini? Inilah yang berlaku sekarang di dalam politik negeri Sabah. YB bebas, ada kuasa yang cukup besar kerana majoriti kecil. Bila majoriti kecil, diorang ini ada kuasa besar. Mereka boleh bersuara dengan luar biasa lantangnya. Majoriti kecil ini membuka pintu untuk satu fenomena. Fenomena YB bebas. YB bebas menjadi lebih berkuasa daripada presiden parti. Kau marah-marah diorang, diorang tarik diri habis. Sebab diorang ini tidak terikat dengan mana-mana parti. Jadi diorang tidak ada yang bilang lompat parti. Tidak ada yang bilang akta lompat parti. Diorang berajuk saja habis. Jadi kuasa diorang cukup kuat. Ini, tapi sebelum itu saya ingin kongsikan manfaat bagi kawan-kawan yang memerlukan. Ini daripada For Life Research, satu syarikat saintis, produk saintis, nama dia Transfer Factor. Ini bukan ubat. Bagi anda yang ingin berikhtiar, yang sedang berikhtiar untuk kencing manis, darah tinggi, buasir, kolesterol, buah pinggang, mata, telinga, hati, paru-paru, kanser, sakit laki, sakit perempuan, apa sajalah. Pendek cerita, apa saja penyakit di dunia ini memerlukan imun badan yang kuat. Ini bukan ubat, ini transfer factor. Nama saintis dia transfer factor. Boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Okey, ada hologram halal diterima oleh KKM. Don't worry, diterima oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Diterima, sudah termasuk di dalam list yang diterima. Ada nombor telefon ini, anda hubungi melalui WhatsApp. Jangan telefon, kasih WhatsApp, dia jawab. Kalau kamu telefon, dia tidak sambut. Sebab orang telefon ni kadang-kadang banyak scammer. Tanya ini, tanya itu, yang tidak kena mengena dengan transfer factor. Jadi dia hanya jawab WhatsApp. Ini nombor telefon dia, transfer factor. Okey. YB bebas ini boleh menjadi lebih berkuasa daripada presiden parti. Kenapa? Setiap undi mereka menentukan. Setiap undi mereka ini menentukan hidup atau mati kerajaan yang ada. Nombor satu. Kedua, kenapa? Mereka boleh demand lebih. Portfolio kah? Projek kah? Kuasa kah? Mereka boleh demand lebih sebab mereka tidak terikat dengan mana-mana kuasa. Yang penting bagi dorang dijaga, dorang bagi sokongan. Kerajaan, nombor 3, kerajaan terpaksa jaga hati mereka ini setiap masa. Setiap masa mesti selalu kena belai-belai. Realitinya, kadang-kadang ketua menteri hanya di atas kertas. Kingmaker sebenar duduk di kerusi bebas. Tahniah diucapkan kepada calon-calon bebas yang sudah menang. Dan harap-harap Haji Ji, Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor ada kebijaksanaan untuk handle mereka semua ini. Terutamanya dalam keadaan yang cukup sensitif sekarang ini, dengan keadaan yang sangat tidak stabil. Harap-harap dia ada kebijaksanaan untuk mengatur, menyusun. Ini kemahiran susun-susun sekarang ini yang penting. Bukan lagi kemahiran kempen-kempen sekarang, tapi kemahiran susun-susun. Siapa yang pandai susun, dia ada kelebihan. Siapa yang kurang pandai menyusun, memang dia dalam keadaan yang bahaya. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat petang. Kita ada ulasan. Ada berita yang sangat hebat untuk saya kongsikan. Pertama, kerajaan nyawa-nyawa ikan.
Ini kerajaan sekarang, kerajaan nyawa-nyawa ikan. Apa jadi bila JRS menang majority tipis? Pertama, ia jadi kerajaan nyawa-nyawa ikan. Kerajaan nyawa-nyawa ikan. Kerajaan dengan majority tipis bukan kerajaan biasa. Ini kerajaan yang hidup pada 1% bateri. Modulated sudah itu bateri. 1% punya bateri. Hati sentiasa berdebar-debar. Setiap kali dewan bersidang memang berdebar-debar. Apa risiko dia, tuan-tuan dan puan-puan? Nombor 1, ini risiko dia. Kehadiran YB jadi nyawa kerajaan. 1, tidak datang, kedudukan goyang. 1, lambat, suasana mesti cemas. Jadi di Dewan Undangan Negeri itu memang semua akan jadi sungguh cemas kalau kehadiran YB jadi taruhan. Lepas itu pengundian budget pula menjadi drama. Setiap rang undang-undang boleh jadi krisis. Setiap pengundian itu boleh jadi krisis. YB merajuk sama dengan kerajaan terancam. Jadi Haji G bakal seolah-olah kena peganglah dia punya segala-gala. Nah, orang bilang apa kena pegang biji? Indahlah, bukan begitu. Tapi dia kena jaga semua. YB luar biasa baik dia. Sebab kalau YB merajuk, kerajaan terancam. Kalau yang bergabung sama dia merajuk saja, habislah dia. Pening kepala dia terus. Politik Sabah sangat sensitif. Kalau seorang sentap, memang kerajaan boleh rebah. Nah, kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, JRS ini sekarang macam dalam model survival mode. Macam dalam model survival mode. Dia hanya perlu untuk survive. Sini air dia. Begitu. Mau cakap susah, indak cakap susah, begitulah dia punya mode. Mau marah susah, indak marah pun susah. Kau mau tegur susah, indak tegur pun susah. Mau kena jaga hati saja. Jadi itulah yang sedang dihadapi oleh kerajaan sekarang ini. Kena jalan hati-hati. Tidak boleh salah langkah langsung. Itulah keadaannya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kesian tidak kesian, Anda sendirilah yang membuat penilaian. Apapun, kita hormati keputusan yang rakyat sudah buat. Kita hormati Ketua Menteri kita hormati semua proses yang sudah berjalan. Cuma saja kita doakan semoga kerajaan ini dapat berfungsi dengan baik. Tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Warisan dan Barisan Nasional bergabung untuk tumbangkan Haji G. Warisan dan Barisan Nasional bergabung untuk tumbangkan Haji G. Kemudian semua calon bebas yang sudah kena kautim, kena lock oleh Haji G, tarik diri daripada Haji G dan mengumum sokongan kepada warisan dan juga kepada barisan. Kemudian begitu juga dengan parti kecil seperti APKO pun bergabung dengan warisan dan barisan. Cukup sudah nombor untuk tumpaskan Haji G. Inilah situasi senario. Itulah senario yang saya sebut tadi yang boleh menyebabkan Haji G tumbang. Tumpas, dicantas, dan dia akan jadi Ketua Menteri Sabah paling pendek dalam sejarah. Tetapi keadaan tadi itu adalah keadaan yang agak sukar tetapi tidak mustahil. Agak sukar tetapi tidak mustahil. Semua itu boleh berlaku.
Karena dalam politik di Malaysia segala-galanya mungkin. Tidak ada yang mustahil. Segala-galanya mungkin bagi politik di Malaysia. Sedangkan Mahathir dengan Anwar pun boleh berkawan. Yang sekarang Mahathir dengan Hadi Awang pun boleh jadi geng. Yang selama ini dianggap mustahil. Sedangkan dulu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan tidak mungkin boleh berkawan. Tapi sekarang menjadi kerajaan persekutuan bersama-sama. Kalau dulu Mahathir dan Hadi Awang dianggap sebagai satu benda yang mustahil. Lebih mudah untuk mencipta bulan daripada melihat Mahathir berkawan dengan Hadi Awang. Tapi apa yang berlaku sekarang? Jadi segala-galanya tiada yang mustahil, segalanya yang mungkin. Okey, jadi adakah warisan akan bergabung dengan Barisan Nasional, bergabung pula dengan parti-parti kecil yang lain termasuk bebas untuk menumbangkan untuk memastikan Haji Ji letak jawatan sebagai Ketua Menteri Sabah. Kita tidak tahu, kita tunggu saja perkembangan yang seterusnya. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Mengejutkan semua pihak apabila dikatakan Haji Ji punya Ketua Menteri yang dia angkat sumpah pukul 3 pagi semalam itu dibatalkan dan tidak sah. Dibatalkan dan tidak sah. Semua orang terkejut, semua orang wah, sibuk terus seluruh dunia. Sibuklah orang lari sana sini, sibuklah orang tanya itu ini, sibuklah orang siasat betul atau tidak. Semua orang tanya, kenapa dibatalkan dan tidak sah? Apa punca itu boleh dibatalkan dan tidak sah? Betulkah dia boleh jadi dibatalkan dan tidak sah? Okey, jawapannya mudah ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Angkat sumpah Haji Ji sebagai Ketua Menteri Sabah yang ke-17 adalah sah dan tidak terbatal. Sah, pukul berapapun dia angkat sumpah tetap sah, tetap betul, tetap diterima. Yang penting semua dia punya dokumentasi betul, ada saksi, prosedur, dia punya cara, undang-undang ada hadir itu hakim Mahkamah Tinggi, secara perundangan semua ada cukup lengkap, semua sah. Okey, semua sah. Okey, walaupun banyak persoalan, tapi semua sah. Okey, jadi bagi anda yang masih lagi tertanya-tanya adakah sah atau tidak, sekarang Haji Ji sah. Cuma saja yang menjadi persoalan ialah kenapa sampai jam apa itu? Kenapa sampai jam 3 dia angkat sumpah? Besoknya boleh bah, hari ini boleh. Supaya rakyat semua boleh tengok di TV. Kenapa mau pukul 3 pagi? Itu saja persoalan dia. Okey, jadi apa-apapun saya ucapkan tahniah kepada Haji Ji, kepada tim Haji Ji yang berjaya menang walaupun bukan walaupun bukan secara majoriti mudah, tapi menang. Okey, tahniah diucapkanlah kepada Haji Ji. Okey, tinggalkan komen anda. Apa pendapat anda? Adakah anda masih pening kepala? Adakah anda masih lagi menjadi tanda tanya Haji Ji punya Ketua Menteri sah atau tidak? Tinggalkan komen. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita paling panas yang sedang berlegar-legar di Sabah sekarang ini ialah apabila ada tajuk berita yang mengatakan angkat sumpah Haji Ji Nur sebagai Ketua Menteri pukul 3 pagi menjadi
satu tanda tanya, soalan yang cukup besar. Mengapa Haji Jinur, Ketua Menteri Sabah sekarang, terpaksa angkat sumpah pukul 3 pagi? Sedangkan kebiasaannya setiap kali pilihan raya, orang akan angkat sumpah siang-siang, sudah terang, ada matahari. Kenapa pukul 3 pagi? Jadi karena itu persoalan dia, apa yang Haji Ji takut sehingga dia terpaksa angkat sumpah pukul 3 pagi? Adakah dia takut yang dia ini akan dicantas? Jadi rahasia. Nah, ini rahasia kenapa dia terpaksa angkat sumpah pukul 3 pagi. Ialah karena supaya tidak akan ada orang boleh menjadi ketua menteri secepat mungkin. Dan untuk memastikan semua yang bekerja sama dengan dia tidak lagi merasa teragak-agak untuk menyatakan sokongan kepada Haji Ji, dan juga memberikan satu motivasi tekanan kepada parti yang lain untuk tidak lagi ada semangat untuk mau buat rundingan dan sebagainya, kerana sudah ada orang angkat sumpah jadi ketua menteri. Sebab kalau sudah ada angkat sumpah, memang secara natural dia memang sudah ada sah lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu rahasia, itulah persoalan. Apa rahasia sehingga Haji Ji terpaksa angkat sumpah pukul 3 pagi di depan TYT Sabah? Okey, jadi tinggalkan komen anda. Dan jadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.